Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismail Fikia binti Mokhtar selaku moderator pada hari ini yang akan bersama dengan anda semua dalam program TVET for Youth Podcast. Selamat datang ke episod pertama kami di TVET for Youth Podcast. Mestinya ibu bapa dan belia-belia di luar sana pernah mendengar mengenai TVET ini yang selalu dikaitkan dengan pendidikan kemahiran ataupun sebagai pilihan kedua dalam hala tuju kerjaya. Jadi pada kali ini, TVET for Youth Podcast akan berkongsi dan memberikan maklumat terkini tentang jenis-jenis peluang pekerjaan yang telah ataupun akan diwujudkan dalam era revolusi industri 4.0 serta bantuan pendidikan yang sedia ada kepada semua belia di negeri Sarawak. Baiklah, untuk meneruskan sesi kita pada hari ini, kita menjemput seorang panel jemputan kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Razali bin Hassan. Beliau merupakan pengarah Institut Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia. Beliau akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan signifikan dan peluang kerjaya dalam era revolusi industri 4.0. Sebab itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru di SMB Vocational Bintulu. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Samarak, Kuala Lumpur. Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Maktab Perguruan Teknik Ceras. Dan seterusnya, beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Di Universiti Tun Hussein On Malaysia, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Jabatan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, dan juga menjalankan jawatan sebagai Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Beliau merupakan pendidik utama Institut Kejuruteraan Integrasi Pusat Kecemerlangan Teknikal dan Vocational Educational Training TVET. Beliau merupakan Professional Technologist Malaysia Board of Technologies. Beliau juga terlibat dalam penerbitan buku berkaitan TVET, antaranya adalah buku yang bertajuk TVET in Malaysia, Vocational Education and Training in ASEAN Member States, Current Status and Future Development tahun 2019. Beliau juga turut menerbitkan sebuah lagi buku yang bertajuk Kemahiran Insaniah dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan melalui pendekatan kurikulum yang berbeza, latihan dan pembangunan kerjaya. Training and Career Development Seri 1 pada tahun 2017. Beliau berkelulusan Dr. Falsafah Pendidikan dari University of Warwick, United Kingdom. Baiklah, dengan tidak membuang masa, kita akan teruskan dengan perkongsian bersama dengan Prof. Madya Dr. Razali. Baiklah, Prof. Saya ingin mengajukan soalan kepada Prof. Di mana Prof merupakan pengarah MyRivet Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dapatkah Prof jelaskan sedikit tentang peranan MyRivet? Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara saudari Isma. Ingin saya berkongsikan dalam sesi ini iaitu tentang peranan MyRivet. Apa itu MyRivet? Masih ramai lagi yang tidak mendengar apa itu MyRivet. MyRivet adalah Institut Penyelidikan, Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia. Ia adalah sebuah institut yang independen, yang sendiri, yang menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan polisi-polisi, berkaitan dengan isu TVET, bagi memberi impak ataupun menunjukkan kepentingan demi kepentingan negara, hala tuju TVET Malaysia. Dan selain daripada penyelidikan, kita juga melaksanakan kerja-kerja perundingan dan juga latihan yang berkaitan dengan bidang profesional. Jadi MyRivet pada dasarnya adalah institusi nasional, tetapi buat masa ini kami beroperasi, sekretariatnya berada di UTHM dan kita beroperasi dari UTHM. Jadi sedikit tentang MyRivet. Terima kasih. Terima kasih Prof atas penjelasan tadi. Revolusi Industri 4.0 sering disebut dalam bidang pendidikan maupun kerjaya pada masa depan. Apakah pentingnya revolusi industri 4.0 ini dalam kehidupan manusia akan datang? Apakah kepentingan revolusi industri ini kepada manusia yang akan datang?
khasnya kepada Baik. mereka yang sedang maksudnya belia masa sekarang kan, apakah hala tuju dan juga masa depan mereka dengan reverse industry 4.0 ini. Okey, kalau kita lihat negara kita sekarang ni sedang menuju ke arah negara industri. Saya ingat bukan di Malaysia sahaja, semua negara-negara di dunia ini melaksanakan ataupun merancang pelaksanaan industri masing-masing, terutamanya kalau kita lihat di China. Tapi dalam konteks Malaysia ini, kita ke arah, dulu kita katakan wawasan 2020, kita mempunyai industri sendiri, kita mempunyai produk sendiri dan juga kita mempunyai pelbagai produk-produk yang kita hasilkan atas nama sendiri. Kita telah melalui proses RMK 11, RMK 12 kan. Kini kita menuju ke sebuah negara yang negara industri. Jadi kalau kita lihat pelabur-pelabur di Malaysia ini, terdapat pelabur-pelabur dari luar yang membuat pelaburan di Malaysia ini dan mewujudkan ataupun membangunkan kilang-kilang industri di negara ini. Dan kita perlu memenuhi kriteria ataupun kita perlu memenuhi apakah kehendak mereka. Jadi kalau kita lihat revolusi industri, kalau dulu kita dengan secara manual, kini kita ke arah digitalisasi, digitalization. Jadi dalam digitalization inilah kita berada di dalam revolusi industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Industri 4.0 adalah industri yang berasaskan kepada sistem digital. Pada sistem digital. Jadi kebanyakan sistem telah pun kita otomasikan. Kita otomasikan untuk meningkatkan lagi produktiviti negara. Jadi apa kesannya kepada pentingnya revolusi industri ini kepada kehidupan manusia, khasnya kepada belia-belia. Inilah masanya untuk belia-belia mendapatkan kemahiran baru bagi menyesuaikan diri dengan perkembangan ataupun perubahan teknologi. Inilah yang kita lihat bahawa belia-belia sekarang ni perlu satu era baru ataupun satu pendekatan baru dalam mendapatkan ilmu-ilmu ataupun kemahiran yang berasaskan kepada pekerjaan untuk memenuhi kehendak industri itu. Jadi inilah saranannya supaya belia-belia sekarang dan juga masa depan bersedia dengan situasi yang begini. Ya, betul. Betul lagi disebabkan dunia sekarang kan jadi pandemik, jadi bidang ini sangat pentinglah untuk kita untuk masa depan belia nanti. Ya kan, Prof? Ya, betul. Betul sekali. Ya. Sebab dengan adanya dunia digital ni memudahkan pengurusan semua kerja sekarang ini, kan? Ya. Okey. Satu lagi saya nak soalannya, jika robot dan artificial intelligence ataupun AI mengambil alih sebahagian pekerjaan manusia akan datang, okey, tidakkah ia bermakna pengangguran akan meningkat dan juga fabrik sosioekonomi akan goyah ataupun goncang? Di manakah peluang-peluang manusia akan datang melibatkan diri dalam kerjaya? Adakah dengan perkara ini akan menyebabkan berlaku banyaknya pengangguran pada masa akan datang? Bagaimana pendapat Prof? Okey, kita jangan cepat buat conclusion bahawa robot dan juga automation ini akan menggantikan sumber tenaga manusia. Tidak. Kita jangan cepat buat konklusi bahawa apa nak jadi apabila negara maju, apabila transformasi IR 4.0 ini berlaku, kita akan kehilangan pekerjaan disebabkan kerja-kerja ini akan diambil alih oleh robot. Sebenarnya tidak berlaku secara mendadak begitu. Peralihan ataupun transformasi teknologi ini akan berlaku secara sedikit demi sedikit. Dan kita tidak boleh mengikut perubahan yang dibuat oleh negara maju. Sebab negara kita masih lagi ke arah perubahan, ke arah transformasi teknologi itu.
dan budaya kerja kita masih lagi berada dalam situasi transformasi ataupun perubahan budaya. Jadi tidak mungkin berlakunya secara ad hoc ataupun secara serta-merta perubahan kerja-kerja itu yang diambil oleh robot, yang diambil oleh kecerdasan pelbagai AI itu, sehingga akan mengurangkan tenaga kerja. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat perkembangan teknologi ataupun perkembangan industri itu sendiri, lebih banyak industri berkembang, lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang boleh dihasilkan. Jadi kita jangan risau dan jangan bimbang akan kehilangan pekerjaan, tetapi kita perlu risau dan bimbang kita tidak dapat menguasai kemahiran baru ataupun skill set yang baru yang terdapat kepada mesin-mesin ataupun teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan oleh pelabur-pelabur kita. Dan pelabur-pelabur tempatan juga, usahawan-usahawan tempatan juga tidak kurangnya mengambil inisiatif untuk menaik tarafkan kemudahan mesin ataupun kemudahan prasarana yang ada, supaya mereka juga dapat bersaing dengan industri-industri maju dari aspek peningkatan produktiviti dan juga kualiti peralatan produk. Jadi yang inilah yang kita lihat bahawa masih wujud lagi. Saya suka berkongsi, sekiranya kita dapat menghasilkan lebih ramai usahawan, lebih ramai usahawan, sebenarnya usahawan-usahawan inilah akan create new job. Akan create new job. Jadi sampai bila-bila pun akan sentiasa ada kerja-kerja baru yang dicipta oleh usahawan-usahawan ini. Jadi kita dari perspektif pengajar ataupun dari pihak kerajaan sendiri, sentiasa memastikan usahawan-usahawan baru dapat kita cipta, dapat kita bina. Dan peranan di universiti juga sebenarnya memastikan bahawa graduan-graduan yang keluar itu dia akan cepat sesuaikan diri dengan persekitaran dan juga bidang pekerjaan. Seterusnya dia akan mencipta pekerjaan. Jadi saya nampak kat situ tidak ada isu kenapa ni robot dan juga AI ini akan mengambil alih terus peranan sumber tenaga kerja. Yang mana ada benda yang ada perkara yang mungkin robot tidak boleh lakukan seperti mana manusia bekerja. Ya. Terima kasih Prof. Atas penjelasan itu tadi. Maknanya kita cuba untuk supaya merubah ataupun mengurangkan mindset seperti itu. Betul tak Prof? Supaya betul. di mana maknanya walaupun peralihan wujudnya robot ataupun pelbagai artificial intelligence ini tak semestinya akan mengurangkan sumber tenaga manusia dan juga akan menyebabkan pengangguran di negara kita. Betul kan? Betul. Kita kena bersedia untuk hadapi cabaran dalam menguasai skill baru. Ya, betul. Skill set baru dalam dunia digital dipanggil. Dunia digital. Yang mana memang totally berbeza dengan industri 1.0, 2.0, 3.0. Apabila masuk industri 4.0 ini memang banyak kemahiran-kemahiran baru yang perlu dipelajari dan dipahami. Yang ini peranan institusi TVET, TVET providers, sepatutnya dia melihat ataupun dia mendengar, mendapatkan hasil-hasil kajian daripada universiti-universiti. Universiti banyak melaksanakan kajian yang berkaitan dengan kemahiran, kajian berkaitan dengan bidang pekerjaan kan, dengan industri. Jadi TVET providers perlu ambil inisiatif ini untuk menganalisis dan juga mengkaji apakah jenis-jenis pekerjaan. Kemahiran. Jadi kita kemahiran yang ada kan. Kita tidak boleh bersandarkan kepada kemahiran lama lagi. Kerja-kerja yang repetition kerja-kerja yang repetition itu sepatutnya sekarang ni dah perlu kita kurangkan dia punya latihannya. Kita perlu fokus kepada yang lebih berbentuk kompleks, yang lebih bentuk kompleks, yang lebih kepada teknologi savvy, yang ada nilai kesawanan, yang boleh adapt dengan keadaan yang depress, yang keadaan yang kalau kita boleh
boleh inovasi, kreatif. Benda-benda macam inilah yang perlu kita highlightkan dalam latihan kemahiran kita sekarang ni. Betul. Semakin berkembangnya industri itu, maknanya semakin berkembanglah sumber tenaga tenaga manusia diperlukan. Betul kan? Betul. Tak seperti mana dulu kita punya industri konvensional. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, kan Prof? Ya, kita lagi perlu, ramai memerlukan. Ya, ramai sangat terutama belia di luar sana sangat memerlukan peluang pekerjaan yang seperti ini. Maknanya bidang TVET ini tidak akan menyebabkan berlakunya pengangguran dengan adanya wujudnya robot dan juga pelbagai artificial intelligence. Okey, terima kasih Prof atas penjelasan yang sangat sangat rapi itu tadi. Okey, seterusnya Prof. Apakah cabaran-cabaran yang akan belia hadapi untuk meningkatkan kebolehpasaran itu marketability dalam era revolusi industri 4.0 ini? Okey. Apabila kita bercakap tentang kebolehpasaran graduan kan, kebolehpasaran lepasan bidang TVET ini, khasnya bidang TVET ini, kita harus melihat apakah keperluan industri. Kan, apakah keperluan industri? Kalau dari perspektif industri sentiasa melihat ataupun sentiasa mengharapkan bekalan sumber manusia yang diterima itu semuanya dah competence. Dia dah kompeten, sudah memenuhi kehendak industri. Kalau industri kata industri otomotif, apakah bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang otomotif? Dia dah tahu dah kemahiran-kemahiran apa, kompetensi apa yang perlu ada kepada pekerja bidang otomotif. Bidang elektrik, dia mesti tahu dah apakah ciri-ciri ataupun kriteria yang ada sebagai tenaga kerja bidang elektrik. Dah tahu kan, dah ada dalam kurikulum yang dibangunkan. Jadi industri sentiasa berharapkan, industri dia tak nak buang masa, dia ambil kerja dan dia kena train lagi, dia kena bagi latihan lagi, kena incur cost lagi. Yang itu yang industri tak nak. Dia kalau boleh dia nak avoid kan, untuk nak menjimatkan perbelanjaan, sebab benda-benda itu akan cost. Dia nakkan apa yang keluar daripada institusi latihan itu, latihan TVET itu, dia dah boleh absorb. Kalau dia tak dapat menyesuaikan keadaan kerja, persekitaran kerja yang sesuai, maknanya tempoh masa dia menyesuaikan diri itu pendek. Berbanding dengan dia terpaksa lama latih lagi, yang mana akan merugikan industri. Jadi apa cabaran kepada graduan-graduan kalau dalam situasi IR 4.0 ini, dalam situasi teknologi baru ini? Yang pertama sekali, dia punya leadership style, style dia punya kepimpinan tu mesti ada. Dia berhadapan dengan era baru, dia berhadapan dengan situasi baru, dia berhadapan dengan generasi yang berbeza dengan generasi yang sedia ada. Jadi gaya kepimpinan, cara kepimpinan itu perlu ada. Kemudian yang kedua, TVET providers ni dia mesti mengoptimumkan bakat-bakat individu. Kita tahu setiap individu itu dia mempunyai bakat-bakat tersendiri, bakat yang berbeza. Dan bakat-bakat inilah sebenarnya perlu digarap, perlu dilihat bagaimana cara dia boleh dioptimiskan, boleh dipergunakan untuk menyesuaikan keadaan pekerjaan dalam bidang pekerjaan. Jadi bukan sahaja bakat mesti datangnya dengan ilmu, pengetahuan, knowledge. So dengan knowledge inilah digabungkan dengan bakat, dia akan jadi individu yang berkualiti dari segi kualiti pekerjaannya itu antaranya. Kemudian dia kena sesuaikan dengan budaya inovatif. Dalam keadaan sekarang ini banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah itulah sebenarnya memerlukan fikiran yang lebih kreatif dan juga inovatif. Sekarang banyak cara yang mudah untuk kita menghasilkan produk, kan? Kadang-kadang kita ambil satu produk yang dah existing, yang dah ada, kan, kita buat ubah suai saja, inovasi saja. Dengan cara ini, dia akan memudahkan produk itu dihasilkan dengan lebih cepat dan sesuai dengan penggunaan tempatan. Dengan penggunaan tempatan. Kalau itulah cara ini ataupun
kaedahnya yang boleh, kemahiran yang ada yang boleh digarapkan dalam individu itu, dia lebih bersifat inovatif, maka kita akan lebih banyak produk-produk yang kita boleh hasilkan tanpa kita melihat. Kemudian selain daripada itu, kemahiran bagaimana cara kita nak menyampaikan, berkomunikasi di antara rakan ataupun dengan majikan, dengan pihak-pihak yang tertentu kan. Cara komunikasi ini mesti bukan sahaja dalam era baru, yang lama-lama pun memang kita beri penekanan tentang komunikasi ini. Komunikasi berkesan yang dapat kita laksanakan akhirnya boleh memudahkan cara pelaksanaan suatu tugasan itu diberikan. Jadi kalau berlakunya terlalu kerap, berlakunya salah faham, maka akan menimbulkan situasi yang tidak sihatlah dalam kalangan pekerjaan. Jadi itulah antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh graduan bagi mereka dapat menyesuaikan diri ataupun dapat terus melaksanakan tugas mereka di industri, masuk dalam industri. Okey, terima kasih Prof atas penjelasan tadi. Maknanya untuk belia-belia di sana tak semestinya kemahiran itu sahaja, tetapi dalam diri belia itu sendiri perlu ada sifat-sifat ataupun semangat untuk mendepani revolusi industri 4.0 ini. Terutamanya seperti yang Prof cakap tadi kan, tentang kepimpinan, lepas tu tentang belia itu mesti ada bersifat inovatif. Sebab sekarang di dunia inovasi kan, walaupun produk sudah ada, tapi kalau kita boleh membuat inovasi terhadap produk tersebut, dia akan boleh dipasarkan lebih dengan pasaran yang lebih luas lagi. Itu lagi yang saya dapat tadi Prof beritahu tentang sifat seorang belia itu mesti sentiasa mencari ilmu. Walaupun sudah ada kemahiran, tapi dia mesti mencari ilmu yang lebih untuk mengoptimumkan dia punya kemahiran itu. Ya, Prof? Saya suka nak memberi penekanan kat sini. Kita jangan terlalu fokus sangat kepada kemahiran semata-mata, kemahiran tangan, kemahiran hands-on semata-mata. Kalau dalam dunia yang serba maju ini, kemahiran minda juga, minds-on juga perlu diberi penekanan. Kan? Gabungan kedua-dua ini, minds-on dengan hands-on ini, yang akhirnya didapat menyesuaikan diri dengan cara kerja yang moden, cara kerja moden. Sebab kalau kita tengok dalam industri 4.0 ini banyak elemen-elemen otomasi, elemen-elemen otomasi dimasukkan, diterapkan di dalam sistem productivity, sistem productivity. Jadi termasuklah kalau kita perlu mempelajari bagaimana cara kita nak memprogramkan robot. Kalau dulu kita hanya gunakan robot, tetapi kita sekarang ni kena berfikir bagaimana cara kita nak memprogramkan robot. Jadi untuk nak memprogramkan robot ini kita perlukan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik. Jadi asas-asas akademik itu kita tak boleh tinggal, tak boleh tinggal. Terutamanya kalau saya katakan STEM itu, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Itu adalah basic sangat basic yang sangat-sangat diperlukan di dalam industri 4.0 khasnya, dalam industri 4.0. Kalau kita tak pandai asas matematik, kita sukar untuk buat perkiraan bahan, contoh kan, bahan. Kita ada teknologi bahan, bagaimana kita nak menilai bahan itu, ukuran jisimnya, bagaimana kita nak, memang sukar untuk kita nak dapatkan pekerjaan begitu. Jadi kita tak boleh cukup sekadar untuk kemahiran tangan saja, tidak cukup. Ini kadang-kadang masyarakat selalu dia terkeliru antara kemahiran dengan TVET, kemahiran dengan TVET. Kemahiran itu embedded di dalam TVET. TVET ini is a whole package,
untuk kita menyediakan individu dengan kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan. Kan, dengan pekerjaan. Maknanya dia akan gunakan kemahiran dia, gunakan knowledge dia itu untuk dia survive for the future work. For the future work. Kalau dia daripada bangku sekolah contoh, dia berhasrat nak jadi juru elektrik contoh, juru elektrik. Kan, juru elektrik. Dia dah tahu dah apa keperluan ataupun syarat-syarat untuk menjadi juru elektrik itu. Ini penting ni, ini penting sebab kadang-kadang pelajar di bangku sekolah lagi ataupun di semasa di PT3, dia tak boleh nak imagine type of work, jenis pekerjaan yang ada di dalam industri. Dan mereka ini pun di sekolah kadang jarang-jarang dieksposkan ke industri. Sepatutnya dari sekolah inilah mereka ini dibawa melawat ke industri. Tengok dekat industri apa jenis pekerjaan yang ada dekat industri itu. Kan? Daripada situ dia dapat imagine, dia akan dapat idea, oh saya suka jenis pekerjaan ini. Bila dia suka jenis pekerjaan ini, dia akan study, dia akan tentukan apakah laluan-laluan yang sesuai untuk dia dapat pekerjaan itu. Jadi kalau dia tak ada exposure macam tu dan dia hanya bila TVET institution dia kata you belajar kemahiran lah, belajar kemahiran. Kemahiran sahaja is not totally orang kata bukan boleh menjanjikan semata-mata dia mendapat pekerjaan. Tidak. Ini yang kadang-kadang mereka yang belajar kemahiran sahaja dia akan boleh pergi kepada bidang-bidang pekerjaan yang 3D tu, 3D. Kan? Tapi kalau 3D maksudnya yang asas saja, yang asas. Tapi kalau dia ada dengan dia punya bekalan dia yang STEM tadi tu, dia ada tahu tentang TVET itu, maka dia boleh pergi lebih jauh lagi. Saya ialah sebab latar belakang saya bidang vocational. Saya tahu dekat mana mulanya saya nak menyusun saya punya strategi dalam career saya dalam masa depan. As electrician yang saya pilih peringkat awal, saya dah tahu dah dekat mana cabang kerja yang berkaitan dengan electrical. Jadi inilah sepatutnya yang guru-guru kaunselor pun dia dedahkan kepada mereka, cerita tentang keadaan di industri, cerita bagaimana peluang pekerjaan mereka. Jadi bila dia orang dapat bayangkan, imaginekan dia punya jenis pekerjaan, barulah dia akan ada minat. Bila ada minat, dia akan meletakkan sasaran. Bila dia letakkan sasaran, dia akan tentukan apa kursus-kursus ataupun subjek yang perlu dia ambil. Jadi kalau dia hanya berharapkan, kadang-kadang kita tak tahu, dia belajar matematik, dia tanya, ini matematik nak buat untuk apa? Ini sains ni kita belajar ni apa sebenarnya dekat mana? Sebab saya kalau buka culinary pun saya tak belajar sains, tak belajar matematik pun saya boleh jadi milenial juga kata dia kan. Dia gunakan bakat dan ditambah sikit ilmu culinary, dia boleh kerja dekat restoran dan buka restoran, akhirnya dia akan jadi jutawan juga kan. Itu tapi jalannya dia perlu tahu di ke mana dia pergi. So kombinasi ni yang sangat penting, akademik dan juga kemahiran TVET. Dia mesti berseiring. Dia tidak boleh bertanding. Kita nak pergi akademik saja, kita nak pergi technical saja pun tak boleh juga. Dia kena seiring. So dia complement each other macam tu. Jadi yang ini yang pelajar perlu tahu. Yang pelajar perlu tahu. Betul. Penjelasan yang sangat berinfo kepada para pelajar yang belia di luar sana ya Prof. Maknanya daripada bangku sekolah lagi, pelajar ataupun belia ini perlu didedahkan dengan revolusi perkara berkaitan dengan revolusi industri ke-4.0 ini, di mana di situ mereka boleh mencari hala tuju mereka untuk pekerjaan. Betul tak Prof? Betul. Peluang pekerjaan mereka, di mana kemahiran mereka yang mereka nak dan juga di mana mereka nak menggarap dia punya kekuatan dan juga daya upaya mereka ke arah bidang yang mereka minati itu. Betul kan? Okay, baiklah Prof. Okey, seterusnya Prof, dalam konteks revolusi industri 4.0 ini, apakah nasihat Prof kepada belia di Sarawak apabila ditanya sama ada mereka hendak ambil bidang teknikal ataupun bukan teknikal? Apakah nasihat Prof kepada mereka di sana? Ini sebenarnya dari perspektif academician and also researcher.
Saya sebenarnya tak boleh nak bias kat mana-mana. I'm academician. I know, saya tahu ke mana dia punya laluan yang sesuai. Sebab each individu dia mempunyai kelebihan masing-masing, kan, kelebihan. Itu sebab daripada peringkat awal lagi kita kena value, kita kena nilai diri kita, kita kena cari bagaimana di mana kekuatan kita, kan, di mana kekuatan kita. Di antara bidang teknikal dan bidang bukan teknikal, bidang teknikal dan bidang bukan teknikal. Sebelum tu kita tengok dulu negara kita ke arah negara industri. Banyak industri, kawasan-kawasan industri sedang dibuka. Banyak pelabur-pelabur asing dipanggil untuk buat pelaburan di Malaysia khasnya. Kita tengok di Bintulu, kan, kawasan industri Samalaju. Kan, kawasan industri Samalaju. Itu kawasan industri yang waktu saya berada di Bintulu dulu, memang hutan. Tetapi sekarang ni kalau kita pergi, dia dah banyak industri-industri yang naik di situ. Jadi industri-industri inilah memerlukan tenaga kerja, tenaga pakar, tenaga yang boleh menyumbang, yang boleh menjalankan, mengoperasikan industri mereka. Jadi kalau kita lihat untuk menjadi sebuah industri yang maju, sepatutnya dia menggunakan teknologi maju. Menggunakan teknologi maju. Jadi untuk menghasilkan, untuk mengoperasikan teknologi maju ini, dia perlukan sumber manusia yang mempunyai nilai tahap kecekapan dan juga kompetensi yang tinggi. Jadi kalau kita di sini berlakunya sama ada di mana jumlah bidang pekerjaan yang banyak, kan, bidang pekerjaan yang banyak, bukan teknikal ke ataupun yang teknikal. Kalau bukan teknikal, apa bidang-bidang. Sebenarnya kalau kita tengok TVET itu sendiri, dia sangat luas, sangat banyak rangkaian kerja yang dikaitkan dengan TVET. Kita tengok jururawat pun itu TVET sebenarnya. Kalau dia berkhusus jururawat, itu sebenarnya TVET. Kalau dia bekerja di mana, suatu tempat yang ada nama pekerjaannya, itu adalah bidang TVET. Kan, jadi kalau nak dikatakan bidang teknikal ataupun bukan bidang teknikal, saya memang tidak memberi carangan ke mana pilihan kita. Tetapi kita kena tengok dari segi kekuatan dan juga kita kena tengok dari segi masa depan negara tersebut. Kalau lebih kepada industri, maka awal-awal lagi memang kita dah tahu apa bidang yang perlu diceburi awal-awal. Bagi memastikan bahawa laluan yang diceburi itu menepati dengan keperluan industri. Kalau lebih kepada negara yang memberi servis kepada education, pendidikan saja, kita dah tahu dah dekat mana dia laluan. Kita tengok UK pun dah cukup. Dia lebih kepada servis provider dalam bidang pendidikan tinggi. Jadi dia tahu dia dekat mana dia ni. Jadi dia bergantung kepada perancangan negara. Itu boleh kita lihat dari perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan menghalakan hala tuju TVET Malaysia tu ke mana? Hala tuju industri dia tu ke mana? Kan, kalau lebih kepada industri, maka banyaklah peluang-peluang dalam industri itu sendiri. Betul. Terima kasih Prof atas penjelasan itu tadi dan juga kata-kata nasihat kepada belia di luar sana. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Prof Madya TS Dr. Razali bin Hassan atas perkongsian yang sangat bermakna dan juga bermanfaat kepada belia-belia kita di luar sana. Semoga dengan ilmu perkongsian tadi dapat membuka minda kita semua bahawa bidang TVET sangat signifikan dan juga peluang kerjaya dalam kita mendepani dunia dalam era revolusi industri 4.0 pada masa kini. Okay, oleh itu sekian saja perkongsian kita pada sesi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perkongsian ini dan saya akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.